Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Kedai Jujur. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Kedai Jujur ini terdapat pada muka surat 203 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.2.3 bersoal jawab untuk menjana idea tentang sesuatu perkara. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat bersoal jawab untuk menjana sekurang-kurangnya dua idea tentang sesuatu perkara mengenai kedai jujur. Kedua, mencatat sekurang-kurangnya dua idea berdasarkan bahan yang dibaca, dilihat dan didengar mengenai kedai jujur. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya bersoal jawab untuk memberikan respons iaitu menjana sekurang-kurangnya dua idea tentang sesuatu perkara mengenai kedai jujur. Kedua, murid berjaya mencatat sekurang-kurangnya dua idea berdasarkan bahan yang dibaca, dilihat dan didengar mengenai kedai jujur dalam teks dialog. Pernahkah murid-murid membeli barang di gerai mahupun kedai yang tiada penjual di situ? Ya, mungkin ada murid-murid yang pernah membeli barang di gerai mahupun kedai yang tiada penjual di situ. Jadinya di sini Cikgu Afan ingin berkongsikan kepada murid-murid mengenai contoh gerai ataupun kedai yang tiada penjual di situ. Kita lihat gambar yang pertama di sebelah kiri itu menunjukkan kios. Kios ini merupakan tempat penjualan barangan yang saiznya kecil dan pastinya terletak di bahagian kawasan yang memudahkan urusan pembeli membeli barangan di situ. Dan pastinya kios itu terletak di kawasan lalu lalang orang ramai. Sekiranya para pembeli yang mahu membeli air mineral ataupun produk makanan yang ada di kios tersebut, para pembeli perlulah membayarnya dengan jumlah yang secukupnya. Contohnya, kios tersebut menjual air mineral sebotol RM1 sahaja, maka pembeli perlu meletakkan jumlah bayarannya RM1 di mana? Ya, tentunya di dalam bekas yang ada di situ. Jadi, pembeli perlulah bersikap jujur dan janganlah menipu ya. Seterusnya, kita lihat gambar di sebelah kanan itu menunjukkan gelagat gerai tanpa penjual di Sabah. Contoh lain di sini, gerai yang ada di tepi jalan juga tiada penjual. Maka, gerai tersebut menjual pisang kepada orang ramai yang berada di situ, yang lalu lalang di situ. Kemudian, para pembeli yang mahu membeli pisang tersebut perlulah membayar jumlah wang yang secukupnya mengikut harga yang ditetapkan oleh pihak penjual tersebut. Perkara ini juga turut memerlukan sifat kejujuran daripada pembeli. Diharapkan murid-murid mencontohi sikap pembeli yang jujur sewaktu membeli barangan di tempat-tempat ataupun di kedai, gerai mahupun kios yang tiada penjual di situ. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca dan menjelaskan maklumat mengenai kedai jujur di sebelah ini. Baiklah murid-murid,
mari kita bersama-sama membaca maklumat dan juga menjelaskan mengenai kedai jujur yang Cikgu Afan tunjukkan di sini. Oleh itu, mari kita bersama-sama membacanya. Pihak SK Seri Damai melancarkan sebuah kedai jualan berkonsepkan kedai tanpa penjual. Urus niaga kedai ini menuntut kejujuran daripada pembeli. Baiklah murid-murid, kita lihat di sini. Sekolah Kebangsaan Seri Damai telah pun melancarkan sebuah kedai jualan berkonsepkan kedai tanpa penjual. Maksudnya di sini adanya kedai yang menjual barangan di situ tanpa ada pihak penjual. Maksudnya tiada orang yang menjaga kedai ini. Tetapi sekiranya murid-murid yang berada di situ mahu membeli barangan yang dijual di kedai itu, murid-murid di sekolah itu mestilah bersikap jujur. Maksudnya di sini membeli barangan tersebut kemudian letakkan duit di dalam bekas yang ada di kedai itu. Urus niaga kedai ini menuntut kejujuran daripada pembeli. Sudah tentu, kedai ini menuntut sikap kejujuran daripada murid-murid ataupun warga sekolah yang ada di situ. Lihat, di situlah contoh kedai jujur yang menjual barangan seperti roti berharga 70 sen, air mineral RM1, susu kotak RM1.20 dan buah-buahan campur berharga RM1. Contoh alat tulis yang dijual di situ, pensel 70 sen harganya, kemudian pemadam 50 sen, pembaris 70 sen dan kita lihatlah panduan jual beli di kedai jujur. Panduan ni cara-caralah seseorang itu mahu membeli barangan di kedai jujur itu. Yang pertama, caranya pembeli mestilah merujuk senarai harga barangan. Ya, sudah Cikgu Afan sebutkan tadi, senarai harga barangan yang dipaparkan di kedai jujur tersebut. Kemudian, masukkan wang ke dalam bekas wang mengikut harga barangan. Kalaulah harga roti tersebut 70 sen, jadi murid letakkan 70 sen ke dalam bekas yang telah disediakan di kedai jujur itu. Kemudian yang nombor 3, jika ada baki, ambil baki mengikut jumlah sebenar. Sekiranya murid ada RM1, kemudian murid mahu membeli roti berharga 70 sen, jadi dalam bekas tersebut ada duit baki, jadi murid perlu mengambil baki murid 30 sen lah, RM1 tolak 70 sen jadi murid akan mengambil semula baki daripada bekas tersebut iaitu 30 sen. Perlu jujurlah, jangan nak ambil lebih daripada 30 sen tersebut. Kemudian yang terakhir, amalkan sikap jujur dan amanah. Itulah sangat penting supaya murid-murid dipercayai oleh orang lain. Kalaulah murid-murid tidak mengamalkan sikap jujur, orang lain pun tidak akan mempercayai murid-murid dan murid-murid akan dilabel sebagai pencuri. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kedai jujur ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengujarkan dialog bagi memberikan respons, iaitu menjanai dia mengenai kedai jujur di sebelah ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, mari kita bersama-sama untuk mengujarkan dialog berdasarkan watak Afifi dan juga watak rakannya, iaitu Kai Jun, mengenai kedai jujur dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kai Jun, pernahkah kamu membuat pembelian di kedai jujur itu? Afifi bertanya kepada Kai Jun. Jadi Kai Jun pun menjawab, saya tidak pernah membeli barang di sana. Kedai jujur itu apa, Afifi? Bagaimanakah urus niaga kedai itu? Jadi Kai Jun memberitahu bahawa dia tidak pernah membeli barang yang ada di kedai jujur tersebut. Jadi Kai Jun bertanya kepada Afifi mengenai
maksud kedai jujur itu. Dan bertanya lagi mengenai cara-cara urus niaga kedai jujur tersebut. Kemudian, Afifi memberikan respons. Kedai jujur itu ialah kedai jualan yang berkonsepkan tanpa penjual. Urus niaga kedai itu menuntut sikap kejujuran daripada pembeli. Jadi, Afifi menjelaskan kepada Kaijun mengenai maksud kedai jujur itu ialah kedai jualan yang berkonsepkan tanpa penjual. Maksudnya tiada penjual lah. Kemudian, urus niaga itu menuntut sikap kejujuran daripada pembeli. Kemudian, Kaijun bertanya lagi kepada Afifi mengenai pendapat yang sesuailah bagi membantu Kaijun untuk menyelesaikan masalahnya. Saya cuma ada sekeping wang RM10. Saya ingin membeli 3 batang pensil. Jika wang baki di dalam bekas wang itu tidak mencukupi, apakah yang perlu saya lakukan, Afifi? Jadi, Kaijun meminta pandangan daripada Afifi, iaitu kamu boleh menukarkan wang yang kamu miliki itu kepada wang yang kecil nilainya supaya memudahkan pembelian pensil itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, selain itu, kamu juga boleh berhutang dengan pihak kedai jujur itu kerana pihak kedai jujur itu tidak mahu menyusahkan para pembeli. Oleh itu, kamu perlulah jujur dan tidak lupa untuk membayarnya. Jadi, cara untuk menyelesaikan masalah Kaijun ini ada 2 cara. Yang pertama, Fifi memberitahu kepada Kaijun supaya Kaijun menukarkan wangnya itu kepada wang yang kecil nilainya. Maksudnya kalau RM10 sekeping itu berwarna merah, jadi murid perlu tukarkan wang RM10 itu kepada nilainya yang kecil, iaitu murid bawalah duit RM1, RM1 sampailah 10 keping. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, murid-murid ataupun Kaijun bolehlah berhutang. Berhutang maksudnya di sini ialah ambil dulu barang yang ada di kedai jujur itu, kemudian pada keesokan harinya, Kaijun ataupun murid-murid perlulah meletakkan duit tersebut ke dalam bekas yang ada di kedai jujur itu. Maksudnya, bayarlah pada hari lain. Mudah kan murid-murid? Kemudian, Kaijun memberikan pendapatnya, iaitu, betul Afifi, kita perlulah bersikap jujur kerana sikap ini merupakan sikap yang terpuji kerana kita akan sentiasa dipercayai oleh sesiapa sahaja. Jadi, Kaijun memberikan pendapatnya mengenai sikap jujur ini merupakan sikap yang terpuji kerana seseorang itu mempunyai sikap terpuji tersebut iaitu jujur akan sentiasa dipercayai oleh sesiapa sahaja. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami perbualan antara watak Afifi dan juga watak Kaijun ini, iaitu menjanai dia mengenai kedai jujur dengan sebaiknya. Kini tiba masanya mari kita melengkapkan teks dialog dengan menggunakan idea yang sesuai mengenai kedai jujur. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan idea-idea tersebut. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu melengkapkan teks dialog yang telah Cikgu Afan tunjukkan di sini dengan menggunakan idea yang sesuai. Jadi, di manakah murid-murid mendapatkan idea-idea tersebut?
Ya, sudah pasti murid perlu rujuk semula slide aktiviti 2 tadi, iaitu perbualan antara watak Taijun dan juga watak Afifi tadi. Jadi murid catatlah semula idea-idea tersebut ke dalam bentuk teks dialog ini yang murid dapat lihat di sinilah. Mudah saja. Pindahkan saja, iaitu salin semula. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.